Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pelajar. Okey, kita jumpa lagi untuk satu topik terakhir bagi bab genetik iaitu variasi. Okey, jom kita mula. Okey, apa itu variasi? Okey, variasi ni adalah perbezaan sifat yang wujud di kalangan individu dalam suatu organisma dari spesies yang sama. Dengan kata lain, variasi ni adalah kepelbagaian. Okey, kalau dikata di kalangan individu dalam suatu organisma, okey, maksudnya macam kita lah, awak duduk dalam kelas dengan kawan-kawan awak 42 orang tu kan. Okey, so sifat awak dengan kawan awak adalah berbeza. Ciri awak dan juga kawan awak adalah berbeza. So variasi ni ada dua, iaitu variasi selanjar dan juga variasi tidak selanjar. Okey, seterusnya perbezaan antara variasi selanjar dan juga tidak selanjar. Okey, kita tengok variasi selanjar ni adalah variasi yang menunjukkan perbezaan yang tidak ketara atau tidak jelas antara individu dalam populasi yang sama. Okey, contoh dia untuk variasi selanjar ni adalah ketinggian dan juga jisim badan. Okey, contoh jadi dari segi ketinggian, sebab apa dia katakan tidak ketara? Contohnya kalau cikgu, okey, katakanlah tinggi cikgu 154 contoh Lepas tu cikgu berdiri sebelah awak. Okey, contoh tinggi awak adalah 153 cm. So beza kita adalah 1 cm sahaja. Jadi kalau kita berdiri sebelah menyebelah pun kawan-kawan lain akan nampak kita sama tinggi sebab perbezaan 1 cm itu adalah tidak ketara. Okey, manakala variasi tidak selanjar pula menunjukkan perbezaan yang ketara, nampak dengan jelas. Okey, contohnya adalah kebolehan untuk menggulung lidah, jenis cap jari, jenis cuping telinga dan juga kumpulan darah. Okey, baik. Yang bawah ni kita tengok kat sini adalah graf. Graf antara variasi selanjar dan juga tidak selanjar. Okey, grafnya tidak sama. Okey, contoh kat sini, graf yang diplotkan adalah untuk ketinggian, yang mana bilangan murid dekat sini. Okey, paksi Y adalah bilangan murid. Okey, manakala paksi X adalah ketinggian. Okey, cara nak plotkan graf untuk variasi selanjar ni, data biasanya dia akan bagi dalam julat. Contohnya, yang ketinggian 145 hingga 149 ni seorang je. So, cara kita nak plot graf kita lepas dah lukis paksi tu, okey, dan tuliskan skala tu. Okey, so kita tandakan pangkah dekat sini, dekat nombor 1. Okey, yang menunjukkan seorang sahaja. Okey, macam awak plot graf untuk matematik lah, cuma yang ni dalam sains sama je ya. Okey, kemudian katakanlah untuk ketinggian 150 hingga 154. Okey, ada dua orang dalam kelas kita. So, kita pangkah lagi, kita plotkan lagi. Seterusnya ketinggian 155 hingga 159 ada 4 pelajar. Okey, so plotkan lagi. Kemudian 160 hingga 164 ada 8 orang pelajar. Okey, kemudian yang paling tinggi adalah antara 165 hingga 169 cm iaitu seramai 9 orang. Okey, 170 hingga 174 cm ada berapa ni? Ada lebih kurang 7 orang. Okey, kemudian 175 dan juga 179 hingga 179 ada 4 orang. Dan ketinggian yang paling tinggilah 180 hingga 184 cm ada 2 orang dalam kelas kita. So, cara dia samalah. Kita baca data tu, kemudian kita plotkan macam ni, macam yang titik hijau. Okey, lepas dah plot kita sambungkan titik-titik tu. Okey, sorry, garis cikgu belok-belok sikit. Okey, so sambung ikut titik tengah. Okey, sambungan kena smooth, kena licin tak nak sambung tu tiba-tiba macam ni. Lepas tu macam ni, macam ni. So dia bentuk salah Bila nak lakar graf dia kena smooth, licin je ke atas, turun ke bawah. Okey, itu untuk variasi selanjar. Okey, manakala graf untuk variasi tidak selanjar pula adalah berbentuk histogram. Okey, contohnya untuk dalam kelas kita, iaitu kumpulan darah antara kita dan juga kawan kita. Ada yang darah A, darah B, darah AB dan seterusnya darah
O. Okey, cara mula-mula adalah plotkan paksi. Paksi Y adalah kita labelkan bilangan individu, ialah berapa ramai dalam kelas tu. Kemudian jenis kumpulan darah pada paksi X. Okey, lepas tu ini bilangan dia. Kan bilangan individu kan. Okey, sini katakanlah 2. Okey, kemudian 4. Okey, 4. Okey, kemudian ada 6. Okey, sini 7 sebab sini 8. Okey. Okey. So sini 10, sini 12. Okey. Ini contohlah. Okey. So kena buatkan skala tu kenalah tekal sini 10 tadi. Okey, lepas dah plotkan faksi tu, kita pun ambil data daripada graf, daripada table yang diberi, kita pun buat samalah. Okey, yang darah A, katakanlah ada 7 orang. So, kita pun buat histogram dekat sini sebanyak 7 orang. Okey, histogram bentuk peta. Okay, sampailah bawah sana. Okey, kemudian yang berdarah B ada 6 orang. Okey, so sebelah dia 6 orang. Okey, yang darah AB pula 2 orang je. Okey, yang darah O paling ramai iaitu sebanyak 12 orang. Ini caralah. Cara nak buat graf antara variasi selanjar dan juga variasi tidak selanjar. Okey. Kemudian seterusnya, okey, yang ni cikgu tunjuk contoh macam mana beza lagi antara variasi selanjar dan tidak selanjar tadi. Okey, yang ni kita nampak sikitlah kalau gambar. Okey, kalau kebolehan menggulung lidah, yang dikatakan boleh menggulung lidah adalah yang boleh melipat lidah macam ni. Ini dikatakan boleh menggulung lidah. Tak semua manusia boleh gulung lidahnya. Okey, yang ini, lidah seperti ini dikategorikan sebagai tidak boleh menggulung lidah. Ini lipat tau. Okey, so tidak boleh menggulung lidah. Okey, kemudian bentuk cuping telinga. Okey, kalau tengok dekat sini. Okey, ini adalah cuping telinga bebas. Okey, bebas tu kenapa? Okey, sebab cuping dia kat bawah ni cuping. Dia tak melekat. Okey, dia tak melekat dengan tepi pipi kita. So, kita katakan dia sebagai bebas. Manakala beza cuping telinga satu lagi adalah cuping telinga melekap. Okey, melekap macam ni. Okey. Okey, terus ke bawah. Kita tak nampak dia punya cuping di sini. So, ini dikatakan cuping telinga melekap. Okey, perbezaan contoh lagi di bawah variasi tidak selanjar adalah kelurusan ibu jari. Okey, so bila ibu jari cuba diluruskan. Okey, yang ni straight je. So, ini adalah ibu jari lurus. Satu lagi variasi adalah ibu jari yang bengkok. Okey. Okey, jenis cap jari je ada 4 jenis iaitu berbentuk lengkung, berpusar, okey, komposit. Okey, komposit di tengah-tengah ni. Okey, kemudian last sekali adalah berbentuk gelung. Jadi setiap individu mempunyai variasi tidak selanjar yang jelas yang kita nampak dengan ketara. Okey? Okey, kemudian yang terakhir sebelum habis iaitu faktor-faktor yang menyebabkan variasi. Okey, ada 2 faktor. Yang pertama, faktor genetik, maknanya daripada keturunan lah, daripada ibu bapa, datuk nenek kita. Kemudian dari segi persekitaran. Okey, faktor genetik, dari segi faktor genetik adalah kerana berlaku proses pindah silang antara kromosom semasa proses meiosis berlaku. Okey, pindah silang cikgu dah explain. Kemudian penyusunan kromosom semasa proses meiosis juga boleh menghasilkan genetik yang berlainan. Okey, kemudian disebabkan persenyawaan antara gamet jantan dan juga gamet betina menghasilkan zygot, embrio dan seterusnya dengan kombinasi berbeza. Okey, jadi fenotip baru. Okey, fenotip ni bentuk luaran lah macam tadi kebolehan menggulung lidah kan. So kita nampak secara luaran tu okey akan berlaku sebab perubahan dalam maklumat genetik. Sebab tu kita di kalangan adik-beradik kita pun kadang-kadang sifat kita tak sama. Kita boleh gulung lidah, adik kita tak boleh gulung lidah. Cap jari kita bentuk komposit, adik kita mungkin bentuk gelung. Okey. Kemudian faktor persekitaran seperti disebabkan oleh pH. Okey, pH dalam air ke disebabkan pendedahan kepada cahaya matahari.
suhu persekitaran, air, iklim dan juga cara pemakanan boleh menyebabkan perubahan pada ciri-ciri organisma. Okey, contohnya, dibagi contoh kat sini, seseorang yang punya warna gelap sebab selalu terdedah pada cahaya matahari. Contoh jadi polis, kena selalu kawat. So, kulit jadi gelap. Sedangkan adik kita cerah je sebab tak jadi polis, kerja dalam office. Ni contoh disebabkan faktor persekitaran. Kemudian menjadi gemuk sebab terlebih makan. Okey, over, makan melebihi had yang diperlukan. Kemudian bunga hydrangea berwarna biru jika ditanam di tanah berasid dan berwarna merah jambu jika ditanam dalam tanah berakali atau neutral. Bunga apa tu? Tu dah ada gambar kat belakang tu. Nak lebih jelas nanti cuba Google apa tu bunga hydrangea. Okey? So, itu sahaja bahagian variasi. So, tamatlah kita untuk subtopik terakhir. Okey, sekian, terima kasih. Kalau ada yang tak faham, bolehlah tanya pada cikgu nanti ya. Okey.